Hello dan salam sejahtera buat semua. Dalam episod kali ini, kita akan mengkaji sejarah di sekolah. Terdapat banyak sekolah-sekolah yang terkenal dan bersejarah di Malaysia. Sebagai contoh, Malay College Kuala Kangsar yang Tun Abdul Razak dan Datuk On Jaafar menuntut ilmu, Mokhtar Dahari dan adik-beradik Sidik yang menuntut ilmu di Victoria Institution Kuala Lumpur, atau Datuk Siti Nurhaliza menuntut ilmu di SMK Clifford Kuala Lipis. Tapi dalam episod ni, kita tidak mahu mengkaji sejarah sekolah-sekolah ini. Sebaliknya, kita akan mengkaji sejarah sekolah rendah saya. Di penghujung episod ini, kamu semua akan mampu menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap, mengenal pasti lokasi sekolah, menceritakan sejarah penubuhan sekolah, menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah, menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan bendera sekolah, dan menyatakan tanggungjawab sebagai warga sekolah. Bagi memperkukuhkan kefahaman kamu mengenai topik yang akan kita pelajari pada hari ini, ayo kita mulakan aktiviti kita. Saya berasal dari Tanjung Ipoh, sebuah pekan kecil di Negeri Sembilan. Tanjung Ipoh terletak di antara Teraci, Seri Menanti dan Kuala Pilah. Tanjung Ipoh juga turut terletak berhampiran Hutan Lipo Ulu Bendol dan Gunung Angsi yang merupakan tempat rekreasi bagi mereka yang gemarkan cabaran. Saya memulakan persekolahan saya di Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam pada tahun 1993. Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam beralamat di Teraci 71500 Tanjung Ipoh, Negeri Sembilan. Sekolah ini menyimpan 1000 kenangan manis buat diri saya. Di sinilah saya mula belajar menulis dan membaca. Di sini jugalah tempat saya mula menuntut ilmu pengetahuan sehingga saya menjadi insan yang berguna. Sekarang, katakanlah kamu hendak mengadakan satu lawatan sambil belajar ke sekolah lama saya. Apa yang boleh saya lakukan bagi membantu kamu mengenal pasti lokasi sekolah saya? Sebagai contoh, apabila kamu tanya saya tentang lokasi Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam, saya hanya beritahu kamu yang sekolah saya terletak di laluan utama antara Seremban dan Kuala Pilah, 25 km dari Bandar Seremban. Sekarang, cuba kamu semua fikir, adakah maklumat yang telah saya berikan tadi cukup jelas bagi menerangkan lokasi sekolah saya? Betul tu. Maklumat yang saya berikan sebentar tadi kurang jelas. Jika kamu cuba datang ke sekolah saya dengan hanya berpandukan maklumat ini, kemungkinan besar kamu akan terlepas pandang lokasi sekolah saya. Jadi, murid semua, apa perkara yang perlu kita lakukan apabila kita mahu menerangkan lokasi sesebuah tempat dengan tepat? Untuk memudahkan perjalanan seseorang ke suatu tempat, kita perlulah memberikan petunjuk atau mercu tanda supaya mudah bagi mereka mengenal pasti lokasi tersebut dengan tepat. Mercu tanda adalah bangunan atau objek yang menjadi tanda penting di sesebuah kawasan. Ia mempunyai ciri-ciri yang jelas dan ketara di dalam kawasan sekelilingnya. Ia juga boleh dilihat dengan jelas daripada jauh. Sebagai contoh, Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur adalah mercu tanda bagi Bandaraya Kuala Lumpur dan Malaysia. Jadi, untuk sampai ke sekolah lama saya, apa mercu tanda atau petunjuk yang perlu saya berikan bagi membolehkan kamu sampai ke sekolah lama saya dengan mudah? Cuba kamu perhatikan peta ini. Untuk menerangkan lokasi sekolah lama saya dengan tepat, saya boleh beritahu kamu yang sekolah saya terletak di antara tapak megalit dan gerai buah-buahan. Untuk mengelakkan kamu daripada terlajak, saya akan beritahu kamu yang sekolah saya terletak sebelum simpang menghala ke Bandar Seri Menanti. Macam mana sekarang?
Sekarang pasti kamu dapat mengenal pasti lokasi sekolah saya dengan tepat. Jadi, apabila kamu mahu menerangkan lokasi sesebuah tempat dengan tepat, pastikan kamu berikan petunjuk atau mercu tanda yang berhampiran. Sekarang mari saya ceritakan sejarah penubuhan sekolah saya. Untuk memberi gambaran yang jelas tentang peristiwa bersejarah yang telah berlaku di sekolah saya akan gunakan garis masa seperti yang telah kita pelajari dalam episod yang lepas. Untuk pengetahuan kamu semua, Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam mempunyai sejarah yang menjangkau lebih daripada 100 tahun. Menurut cerita orang tua, sekolah ini telah ditubuhkan sejak pada 1907. Pada waktu itu, sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Teraci. Ketika itu, sekolah ini hanya berdindingkan papan dan beratap rumbia. Cuba kamu bayangkan betapa panasnya belajar di dalam kelas yang tidak berkipas. Pasti tidak selesa, kan? Bagi memastikan keselesaan murid, penduduk tempatan telah mengambil keputusan untuk membina bangunan tambahan pada tahun 1951. Untuk menampung jumlah murid yang semakin meningkat, pada 2 Jun 1962, bangunan tambahan kedua telah dirasmikan oleh Encik Aminuddin Baki yang lebih dikenali sebagai Bapa Pendidikan Malaysia. Bangunan tambahan bagi bilik guru, pejabat dan kantin pula telah dirasmikan pada 1974. Untuk pengetahuan kamu, bangunan tersebut adalah sumbangan daripada Datuk Mansur bin Othman, Menteri Besar Negeri Sembilan pada waktu itu. Pada tahun 2002, nama sekolah ini telah ditukarkan kepada Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam dan kekal digunakan sehingga ke hari ini. Begitulah sedikit sebanyak sejarah penubuhan sekolah saya. Dengan menggunakan garis masa, cuba kamu lakarkan satu urutan peristiwa bersejarah yang telah berlaku di sekolah kamu. Untuk pengetahuan kamu, cogan kata bagi Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam diambil daripada pepatah Melayu lama, iaitu usaha tangga kejayaan. Ia bermaksud usaha yang bersungguh-sungguh pasti akan mendatangkan kejayaan. Sebagai murid, kita juga perlu tahu tentang visi atau misi yang perlu dicapai oleh semua warga sekolah. Tapi, apakah maksud visi dan misi? Visi bermaksud tanggapan dan pandangan yang jauh dan mendalam terhadap perkembangan masa depan. Misi pula bermaksud tugas khusus yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau sesuatu kumpulan. Jadi, apa misi dan visi Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam? Kalau kamu hendak tahu, visi Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam adalah Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang. Misi sekolah pula adalah membangunkan potensi individu melalui pendidikan berkualiti. Sekarang mari kita perhatikan lencana Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam. Lencana Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam mengandungi 5 warna, iaitu warna merah, kuning, hijau, biru dan putih. Untuk pengetahuan kamu, semua warna yang terdapat dalam lencana ini mempunyai maksud yang tersendiri. Sebagai contoh, warna merah melambangkan keberanian dan sikap tidak putus asa. Warna kuning melambangkan kesetiaan dan ketaatan kepada negara. Warna hijau melambangkan ketenangan dan kehijauan persekitaran kawasan sekolah. Warna biru melambangkan keharmonian dan ketenangan. Manakala warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan. Tapi, apa pula maksud simbol buku, obor, bunga raya dan gelong yang ada pada lencana Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Hitam? Buku melambangkan ilmu pengetahuan. Obor melambangkan semangat juang dan daya saing. Manakala bunga raya melambangkan bunga kebangsaan dan semangat kebangsaan. Simbol gelong melambangkan semangat kesukanan. Menarik kan?
Sekarang mari kita perhatikan bendera sekolah pula. Seperti yang kamu boleh lihat, bendera sekolah kebangsaan Yam Tuan Hitam adalah sangat ringkas. Ia berlatar belakangkan warna kuning, lambang kesetiaan kepada raja. Bendera sekolah ini juga turut mengandungi lencana sekolah di tengahnya. Kod NBA 1002 adalah kod bagi sekolah kebangsaan Yam Tuan Hitam. Fungsinya lebih kurang sama dengan kad pengenalan. Untuk menjadi warga sekolah yang cemerlang, kamu bukan saja perlu mengetahui sejarah dan latar belakang sekolah, kamu juga perlu mengetahui tanggungjawab kamu sebagai seorang murid. Sebagai seorang murid, tanggungjawab kamu yang paling utama adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selain itu, sebagai murid, kamu haruslah sentiasa memberi salam kepada semua warga sekolah, berpakaian kemas, selalu membantu guru-guru dan rakan, menghormati guru dan orang yang lebih tua, dan sentiasa menunjukkan perwatakan yang murni. Jika kamu menjalankan tanggungjawab sebagai murid, pasti kamu akan diberkati Tuhan dan akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kamu boleh kongsikan hasil kajian kamu dengan guru, ibu bapa dan rakan-rakan kamu. Sehingga kita berjumpa lagi.